Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, macam mana saya punya suara jelas ke tidak? Mana yang dah masuk tu agak bagi respon. Abdul Hakim Muhammad Nas Abu Fatimah An-Nabawiyah is watching. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Dungu clear Ustaz, alhamdulillah. Tempat lain macam mana? Clear ke tidak? Negeri Sembilan jelas Ustaz Aiman Jaslizam. Ahlan wa sahlan marhaban. Wan Ibnu Sina, alhamdulillah bunyi kipas kuat Ustaz. Okay, makna bunyi kipas kuat tu memang betul lah, sebab ana buka kipas. Ana pun tutup je. Pekan Pahang jelas Ustaz. Abu Fatimah An-Nabawiyah, alhamdulillah. Ahlan. 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 Okay, Muhammad Nabil Ali is watching. Ahlan wa sahlan marhaban bikum. Sekarang dah pukul apa dah? 4.57 4.57. Baik, kita mulalah. Kita mula. Nastaftih jalsatana mithla ma nawahu ahluna wa aslafuna as-salihun. Allah yudkhil niyatina fi niyatihim wa amalana fi a'malihim, maqasidana fi maqasidihim. Ala hadhihi an-niyyah wa fi kulli niyatin salihah من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما وارزقنا فهما اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم الأنبياء والمرسلين رب يسر ولا تعسر رب يسر ولا تعسر فإن تيسير العسير عليك يسير أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. طيب, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa khabar semua sekali? Alhamdulillah, hari ini kita sekali lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama berada dalam majlis pembacaan kitab Al-Aqaid Ad-Durriyah Syarah Matan As-Sanusiyah yang disusun oleh Al-Ustazul Kamil Muhammad Al-Hashimi. Kita guna naskah yang ditahqiq dan dita'liq oleh Al-Ustaz Mahdi Muhammad Hafizahullah. Jadi kalau yang naskah Arab At-Ta'liqat As-Saniyah 'ala Al-Aqaid Ad-Durriyah, kita ni kita dah sampai ke halaman, kalau tak silap lah 43. Okay, kalau saya salah tolong betulkan. Sampai ke halaman 43 tentang as-sifat al-ma'ani, al-qudrah wal iradah, qudrah dan juga iradah. Kalau dalam kitab terjemahan kalau dalam versi terjemahan Anwar al-Bahiyah 'ala al-Aqaid Ad-Durriyah yang diterjemahkan oleh Ustaz Mahdi Muhammad juga, kita berada di halaman yang ke-64. Halaman 64. Baik. Hamzah Izzuddin, ahlan wa sahlan marhab bikum. Izzuddin Muhammad, ahlan bikum. Amirul Haikal Ramzi, ahlan. Bint Hamdan, ahlan biki. Okey. Baik, kita dah sampai kepada sifat al-ma'ani. Sifat ma'ani, kita dah bincang tentang sifat nafsiyah, iaitulah sifat al-wujud, ada dan kita dah bincang tentang sifat salbiyah, iaitulah qidam, baqa, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, qiyamuhu bi nafsih, wahdaniyah. Ada 5 5 campur 1 jadi 6. Sekarang kita nak bincang tentang sifat ma'ani. Dia setiap sifat ni menjadi satu akidah. Setiap sifat ini menjadi satu akidah. Makna kita wajib meyakini Tuhan tu ada, pertama. Dan wajib kita meyakini Allah Subhanahu wa taala itu sedia. Yang ketiganya, wajib kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak binasa. Wajib kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama dengan makhluk. Wajib kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu berdiri dengan sendiri. Wajib kita yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Itu setiap sifat tu dia menjadi akidah kita. Setiap sifat tu menjadi akidah kita. Itulah dia sifat 20. Maknanya akidah-akidah yang wajib kita kena pegang. Kalau kita tak pegang, boleh bawa kepada kufur, a'adzanallahu min zalik. Jadi orang yang kritik sifat 20 itu, kalau dia kritik kepada pendekatan tu, kita kata itu ikut pandailah. Mungkin dia punya ijtihad berbeza dengan ijtihad jumhur ahli sunnah wal jamaah. Tapi kalau dia mengkritik, orang kata akidah yang terdapat dalam ilmu sifat 20, makna kritik akidah-akidah tu bawa kepada kufur, a'adzanallahu min zalik. Makna orang Wahabi pun tak kritik tu kecuali orang Wahabi ada tahu benda, barulah dia kritik. Allah itu ada. Kalau kritik Allah tu ada, makna kata Allah tu tak ada, ataupun tawakuf sama ada Allah tu ada ataupun tak ada, maka itu jadi kufur, jadi kafir bil ijma', dengan ijma'. Sebab orang itu benda perkara-perkara yang maklum minad-din bid darurah. Sampailah kepada 20 sifat itu ataupun 13 sifat itu. Tapi kalau dia mengkritik, orang panggil metod itu, pendekatan itu, susunan itu, ataupun dia mengkritik tentang perbahasan yang dalam-dalam, perbahasan yang halus-halus dalam ilmu sifat 20,
Itu mungkinlah pandangan dia, pandangan dia. Pandangan dia yang boleh jadi betul dan boleh jadi salah, dan berbeza dengan pandangan jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas jalan selamatnya kita kena pastikan akidah kita dan pendekatan kita bersama-sama dengan akidah dan juga pendekatan jumhur Ahli Sunnah wal Jamaah yang terdiri daripada Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah. Seperti mana yang pernah saya sebut dulu, bila kita kata akidah kita, akidah Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, bukan maknanya akidah itu bermula daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, tidak. Tapi akidah itu dinisbahkan kepada Abu Hasan Al-Asy'ari kerana pada zaman tersebut Abu Hasan Al-Asy'ari lah antara tokoh yang paling menonjol dalam mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kerana itu akidah itu dinisbahkan kepada dia. Bukan dia reka benda baru, tidak. Bukan dia reka akidah baru, tidak sama sekali. Sebab akidah Ahlussunnah wal Jamaah itulah dia akidah yang dibawa oleh salaf. Jadi tak timbul lah sebelum daripada Abu Hasan Al-Asy'ari, mana ahli sunnahnya, tak timbul makna tu. Kecuali dia sengaja nak mengelirukan orang. Kalau dia jahil, itu sebab dia jahil, perlu kepada penjelasan, bagi tahu kepada dia bahawa dinisbahkan akidah itu kepada Abu Hasan Al-Asy'ari kerana jasa Abu Hasan Al-Asy'ari mempertahankan akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan Abu Hasan Al-Asy'ari mengadakan akidah baru, tidak. Bahkan dia meneruskan akidah yang diwarisi daripada generasi yang terdahulu. Generasi yang terdahulu. Jadi akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dengan akidah Abu Musa Al-Asy'ari sama je. Akidah Abu Hasan Al-Asy'ari dengan akidah orang kata Imam At-Tabari ataupun akidah Ibnu Mas'ud ataupun akidah Ibn Abbas, itu sama sahaja, tidak ada beza. Dari segi akidah, dari segi pendekatan, itu berbezalah. Sebab pendekatan bagaimana akidah itu disampaikan dan bagaimana akidah itu dipertahankan, itu kena bersesuaian dengan zaman, tempat dan juga keadaan. Baik. Begitu juga sifat 20 ini dinisbahkan kepada Imam As-Sanusi. Bukan Imam Sanusi yang mengadakan akidah sifat 20 tu, tak. Dia sekadar menyusun sahaja. Dia sekadar menyusun sahaja apa yang dipegang oleh generasi sebelum daripada dia. Bukan makna dia mewujudkan akidah baru. Tapi ini dikelirukan oleh golongan As-Salafiyah Al-Wahabiyah, sehingga diketengahkan kepada masyarakat seakan-akan Al-Asy'ariyah wal Maturidiyah dan sifat 20 ini adalah akidah baru yang bercanggah dengan akidah yang dibawa oleh salaf. Akidah yang dibawa oleh salaful ummah, ulama-ulama salaf. Maknanya kalau orang yang mengkaji tentang sejarah, dia akan faham bahawa itu satu penipuan yang amat jelas. Satu penipuan yang amat jelas yang menunjukkan seseorang itu dia tidak jujur dengan ilmu, tak jujur dengan ilmu yang dia tahu. Okey. Thumma yajibu qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Thumma yajibu lahu ta'ala sab'u sifatin tusamma sifatil ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 7 sifat. Wajib bagi Allah biar kita nampak ini wajib akal. Dengan makna mustahil tidak ada sifat ini di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana mustahilnya seorang anak itu lebih tua daripada ayah dia. Seperti mana mustahil itu turun tapi ke atas. Jadi kita kena nampak begitu. Sebab sini mustahil akal. Biar kita nampak begitu. Tapi nak nampak benda ni mesti berasaskan kepada dalil. Kalau tak ada dalil kita tak nampak. Bila kita cuba guna akal kita, kita gerakkan akal kita sikit, nanti kita akan nampak memang wajib sungguh Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat ma'ani ini. Tusamma as-sifat al-ma'ani, yang dinamakan dengan sifat-sifat ma'ani. Kemudian wajib bagi Allah Subhanahu wa taala 7 sifat yang dinamakan sifat-sifat ma'ani. Ma'ani itu jamak kepada makna. Ma'ani itu jamak kepada makna. Ma'nayani ma'ani. Kerana dia 7, maka dinamakan dengan sifat ma'ani. Apa dia sifat ma'ani itu? Wahia, dia yang pertamanya al-qudrah.
Qudrah maknanya kuasa. Yang keduanya al-iradah, maknanya berkehendak. Kuasa. Yang keduanya iradah, maknanya berkehendak. Al-muta'alliqatani, yang berta'alluq kedua-duanya itu, maknanya yang berkait kedua-duanya itu, bijami'il mumkinat, dengan semua perkara-perkara mungkin. Dengan makna tidak ada suatu pun perkara mungkin melainkan dia berkait dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia berkait dengan iradat Allah Subhanahu Wa Taala. Kaitan dari sudut mana? Dari sudut Allah lah yang mengadakan dia, dan Allah lah yang menentukan tentang dia. Itu makna ya ta'allaq. Al-muta'alliqatani, yang berkait dengan semua benda-benda yang mungkin. Baik. Al-makna. Jadi baru 2. Mana lagi 5 lagi? 5 lagi nanti akan disebut. 5 lagi disebut. Ini baru disebut 2. Sifat ma'ani. Al-makna, makna kepada kata-kata itu, yasbutu lillahi ta'ala, sabit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sabit di sini bukan sahaja sabit, tetapi ianya ada. Sabit bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala minas sifatil kamaliyah, daripada sifat-sifat kamaliyah. Sifat-sifat kamaliyah, iaitulah sifat-sifat kesempurnaan. Allati qama 'alaiha dalil, yang ada dalil yang menunjukkannya tafsilan secara terperinci. Ba'da ma'rifatika as-sifatis sabiqah, setelah engkau makrifat, setelah engkau tahu, setelah engkau kenal sifat-sifat yang terdahulu, iaitulah 6 sifat yang terdahulu, 1 sifat nafsiyah dan 5 sifat salbiyah. Ada pula 7 sifatin, 7 sifat yang sabit bagi Allah Subhanahu Wa Taala, dengan makna yang mustahil ianya ternapi daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa tusamma sifatil ma'ani, dan dinamakan sifat yang 7 itu sifat ma'ani, dinamakan dengan sifat ma'ani. Wa hiya, dan dia sifat fil lughah, dari segi bahasanya, ma laisa bizat, sesuatu yang bukan zat. Sesuatu yang bukan zat. Bila bukan zat, itu dinamakan dengan sifat. Mana sesuatu yang bukan zat, yang menjadi definisi kepada sifat ini, orang panggil definisi yang umum kepada sifat. Definisi yang umum kepada sifat. Apa dia? Apa yang selain daripada zat. Selain daripada zat ni, sama ada sifat ataupun perbuatan. Kedua-duanya tu dirangkum dalam kata sifat. Kerana itu dalam pahaman ahli sunnah wal jamaah, dia ada sifat zat, iaitulah apa bendanya, antaranya sifat ma'ani ni, dan juga sifat nafsiyah, sifat salbiyah. Ini orang panggil sifat zat, sifat yang merujuk kepada zat. Satu lagi sifat al-af'al, iaitulah perbuatan. Perbuatan juga dinamakan dengan sifat sebab dia bukan zat. Situ kita boleh faham sebab apa al-Asy'ariyah menamakan perbuatan Allah sebagai sifatul af'al, sifat perbuatan. Sedangkan perbuatan ni konon katanya bukannya sifat. Tapi sebab apa dia panggil sifat juga? Sifatul af'al ataupun sifatul af'al. Sebab berdasarkan kepada definisi umum ini. Ataupun dengan bahasa yang lain kita kata makna sifat dari sudut bahasa. Makna sifat dari sudut bahasa, sesuatu yang selain daripada zat, yang menjelaskan tentang zat itu. Wa fil istilah, dan pada istilah sifat ma'ani ni, istilah sifat ma'ani ni, kullu sifatin, dia adalah setiap sifat mawjudatin, sifat yang mawjudah, dengan makna sifat yang ada. Macam mana hakikat ada dia? Ada rupa ke tak? Tak ada rupa. Ada warna ke tak? Tak ada warna. Ada rasa ke tak? Tak ada rasa. Cukup dengan kita kata dia ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala tanpa kita mengisbatkan kaifiyah. Sebab apa? Sebab Allah Subhanahu Wa Taala tak bagi tahu tentang kaifiyah, dan Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu bahawa sifat dia tak sama dengan sifat-sifat makhluk, sebagaimana zat dia tidak sama dengan sifat-sifat makhluk. Oleh itu kita jangan buat bijak, orang Terengganu kata, sehingga kita menambah apa yang tidak dinyatakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang
diisbatkan dalam ilmu sifat 20 ni, walaupun kita tengok dari segi harfiah dia tidak ada dalam Al-Quran dan hadis, tapi sebenarnya dari segi maknanya, dari segi mafhumnya tidak bercanggah dengan Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia hanyalah sekadar penjelasan terhadap apa yang disebut dalam Al-Quran. Tak lebih daripada itu. Dia tidak mendatangkan suatu benda yang baru yang tidak pernah disebut dalam Al-Quran. Okey. Wa fil istilah, ataupun dalam Al-Quran dan juga hadis lah, bila saya sebut dalam Al-Quran tu maknanya dalam apa, dalil-dalil naqli. Orang kata dalam keterangan syarak. Bila sebut keterangan syarak, dia merujuk kepada Al-Quran, dia merujuk kepada As-Sunnah, dan dia merujuk kepada Al-Ijma'. Ijma' itu orang panggil dalil syarak. Dalil naqli juga ijma' ini. Okey. Wa fil istilah, dan pada istilah, apa dia sifat ma'ani itu? Kullu sifatin, setiap sifat, mawjudin, ahlan wa sahlan Abu Muhammad Ar-Rayahi, Dr. Adil, ahlan bikum. Limadha ja'ala asy-Syiah hadhihi sifat lil a'immah wa limadha ankaraha al-Wahabiyyah? Hadha inhirafuhum. Ini orang panggil kesilapan mereka. Sebab apa? Sebab mereka tak nak mengikuti jalan yang telah mereka tidak mahu mengikuti jalan sama yang pernah diikuti oleh as-salafuna as-salih, dan mereka mewujudkan satu fahaman baru. Ada sebab-sebab tertentu, mungkin kerana mereka ini rasa mereka lebih faham tentang agama ini daripada golongan salaf, al-ummah minas sahabah wat tabi'in atba'ut tabi'in wal a'immatul mujtahidin, sehingga mereka mengeluarkan satu akidah yang baru, mengisbatkan sifat-sifat ini kepada a'immah. Hadza la yakunu fi aqidati ahli sunnah. Ini tak ada dalam akidah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian limadza ankaraha al-Wahabiyyah? Sebenarnya al-Wahabiyyah dia tidak mengingkari sifat-sifat ini. Dia tak ingkar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu ada, dia tak ingkar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu sedia, dia tak ingkar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu kekal, dia tak ingkar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan kudrat, dia tak ingkar bahawa Allah Subhanahu wa taala itu bersifat dengan iradah. Cuma ada yang al-Wahabiyyah yang orang panggil yang semangat lebih daripada ilmu ni, itu yang mengingkari sifat 20. Al-Wahabiyyah yang sebenar, dia bukan mengingkari orang kata akidah yang terdapat dalam sifat 20, tapi dia mengingkari pendekatan sifat 20 itu sebagai satu pendekatan untuk mengenali Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya apa yang diingkar itu ialah pendekatan yang dibawa oleh jumhur al-ummah. Andai kata kalau dia menyesatkan pendekatan sifat 20, maka dia telah menyesatkan jumhur al-ummah yang semestinya, yang pastinya mustahil ianya berlaku. Baik. Kullu sifatin mawjudatin, setiap sifat yang ada. Ini beza dengan sifat nafsiyah dan juga sifat salbiyah. Sifat nafsiyah dia hanyalah al-ahwal. Al-ahwal ni nak kata ada tak sampai tahap ada, ataupun nak kata tak ada sampai tahap tak ada. Ini pelik sikit. Ataupun dia hanyalah al-umur al-i'tibariyah, sesuatu yang kita faham daripada sesuatu. Manakala sifat salbiyah pula, dia hanyalah al-umur al-i'tibariyah. Dia bukan sesuatu yang mewujudah, sesuatu yang ada. Berbeza dengan sifat ma'ani, ini adalah sesuatu yang ada. Qaimatin, qaimah makna yang berdiri. Yang berdiri di sini dengan makna yang ada. Mawjudah tu ada, sifat jenis ada. Qaimatin yang ada, bimawjudin pada sesuatu yang ada. Sesuatu yang ada di sini adalah zat. Tujibu lahu hukman, yang mewajibkan baginya, yang mewajibkan dengan makna yang melazimkan. Baginya, bagi zat itu hukman, satu hukum. Kal qudrati, seperti kudrah sebagai contohnya. Masalan, fa innaha, maka sesungguhnya kudrat itu qaimatun bizat, dia ada pada zat. Bila dia ada pada zat, tujibu hukman, dia mewajibkan adanya hukum.
wa huwa kaunuhu qadiran, iaitulah keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa. Itu hukum. Keadaan Allah Subhanahu wa taala yang berkuasa itu hukum yang melazimi akan adanya sifat kudrat pada zat Allah Subhanahu wa taala. Okey. Maknanya kita kata daripada mana kita boleh kata begitu sedangkan Tuhan tak berkata begitu? Jawapan dia daripada apa yang difahami oleh orang Arab ketika mana bahasa Arab masih lagi menjadi bahasa yang ketika mana masih belum ada percampuran antara bahasa Arab dengan anasi-anasi luar. Dengan makna difahami oleh mereka-mereka yang hidup di zaman yang mereka ini masih mempunyai kekuatan yang namanya az-zauq al-arabi al-asil. Orang Arab bila dalam Quran sebut wa kana Allahu sami'an basira. Orang Arab yang dululah. Orang Arab yang duduk di zaman yang masih boleh bahasa yang mereka guna boleh diketengahkan sebagai hujah dari segi bahasa. Yang setengah ulama kata zaman itu berakhir dengan datangnya pertengahan kurung kedua hijrah. Pertengahan kurung kedua hijrah. Setengah-setengah ulama kita dia sebut nama orang yang terakhir yang kata-kata dia boleh dijadikan hujah, iaitulah Imam Ibrahim bin Hurmah. Imam Ibrahim bin Hurmah itu maknanya tokoh salaf yang lepas pada dia tu jarang-jarang dah kita nak jumpa dengan seseorang yang orang kata ada az-zauq al-arabi al-asil, melainkan dengan cara belajar nahwu, belajar sarah, belajar balaghah, belajar arud, barulah dia boleh berinteraksi dengan bahasa Arab seperti mana generasi sebelum daripada dia. Ini yang disebut oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari. Mana orang Arab bila dia sebut apa? Dia sebut basiran kaunuhu, dalam Quran Tuhan sebut bahawa dia Maha melihat. Wa kana Allahu sami'an basira, maka difahami oleh orang Arab sami'an maknanya alladhi yattasifu bis-sam'i. Basiran maknanya alladhi yattasifu bil basari. Mutakalliman maknanya alladhi yattasifu bi kalam. Tapi pada zaman sahabat, zaman tabi'in tak timbul benda tu. Masing-masing yakin bahawa Allah basiran, Allah mutakalliman, Allah qadiran. Masing-masing yakin. Bila timbul golongan Mu'tazilah yang menafikan sifat ma'ani, sehingga dia keluar pandangan, dia kata tidak ada sifat Allah qadir biduni qudrah, Allah murid biduni iradah, Allah sami' tanpa ada sifat sama', Allah basir tanpa ada sifat basar. Maka bangkit ulama-ulama yang mendokong fahaman ahli sunnah wal jamaah menjelaskan kepincangan fahaman baru itu, sehingga ditimbulkan Allah bersifat dengan kudrat, bersifat dengan iradah, bersifat dengan sama', bersifat dengan basar. Antaranya apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, yang orang kata sempat dengan zaman salaf itu, yang boleh memahami kefahaman salaf itu dengan baik. Bila munculnya golongan Mu'tazilah menafikan sifat-sifat ma'ani ini, maka Abu Hanifah tulis dalam kitab dia annahu subhanahu wa ta'ala qadirun biqudrah. Dia dah mula sebut tentang sifat ma'ani secara jelas. Dan itulah yang dibawa dalam perbincangan sifat 20. Jadi keluar sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani dan juga ma'nawiyah. Okay. Wa huwa kaunuhu qadiran wa hakadha baqiyatul ma'ani. Begitulah sifat-sifat ma'ani yang lain. Maknanya bila kita kata ada pada zat Allah sifat kalam, maka keluar hukum kaunuhu mutakalliman. Ini bagi ulama yang mengisbatkan al-ahwal. Makna adanya sifat kalam pada zat Allah yastalzimu minhu kaunuhu mutakalliman. Lazim daripada adanya sifat ma'ani, maka adanya sifat kaunuhu mutakalliman. Lazimnya ada warna merah pada baju tu. Orang kata adanya warna merah pada baju itu melazimkan adanya satu sifat yang namanya keadaan baju itu berwarna merah. Ulama dia bagi begitu sebab apa? Sebab ada tujuan dia. Tujuan tak lain tak bukan untuk nak ikat kefahaman kita supaya tak gelecoh daripada apa yang difahami oleh generasi salaf. Apa saja istilah yang diketengahkan oleh ahli sunnah wal jamaah,
Apa sahaja pendekatan yang diwujudkan oleh ahli sunnah wal jamaah, tak lain tak bukan, ialah untuk nak ikat kefahaman generasi zaman dia dan berikutnya, supaya tak gelecoh daripada kefahaman yang pernah mereka warisi daripada golongan sahabat dulu. Sahabat tak ada sebut pun Allah Subhanahu wa taala yattasifu bil qudrah wal iradah was sam' wal basar, tak ada sebut gitu. Tapi bila dah timbul golongan yang menafikan sifat-sifat ini, maka bangkit ulama. Dan bangkit ulama menjelaskan bahawa Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat-sifat ini. Kerana dia bersifat dengan sifat-sifat inilah dia bagi tahu dalam Al-Quran, wa huwas samiul basir. Wa huwas samiul basir, sami' dengan makna yattasifu bis sam'i. Al-basir yattasifu bil basar. Qadir yattasifu bil qudrah. Murid yattasifu bil iradah. Ini kita kena husnuzan kepada ulama kita. Itu jasa dia buat untuk kita tu. Tujuannya nak ikat kefahaman kita supaya kefahaman kita tu tak lari daripada apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi. Beza sangat-sangat. Apa yang diketengahkan oleh pihak-pihak tertentu sehingga dia melihat usaha yang dilakukan oleh para ulama ini adalah usaha untuk menyesatkan umat Islam. Astaghfirullahalazim. Ini bila dalam hati dia penuh dengan apa? Dengan tahid orang panggil. Yang keluar daripada mulutnya, yang dilihat oleh matanya, tak nampak yang lain kecuali tahid juga. Orang yang dalamnya kotor tak akan keluar daripada mulut dia melainkan benda yang kotor juga. Sebab itulah sahaja yang ada pada mereka. Ustaz, kiranya sifat maknawiyah ini merujuk kepada satu zat yang bersifat sedemikian. Contoh ana zat handsome sifat, maka ana dalam keadaan handsome. Gitu kan Ustaz tahu? Sifat maknawiyah ini dia sesuatu yang lazim daripada sifat ma'ani. Kita kena faham dulu sifat ma'ani tu apa. Sifat ma'ani ni sifat hak jenis ada. Kalau saya sekarang ni mana? Kalau handsome tu tak ada handsome, kita faham je. Hitam saya ni. Hitam saya ada tak? Hitam tak lah, hitam ni maknanya coklat. Apa orang panggil hitam manis lah, hitam manis. Hitam manis saya ada tak? Ada. Hitam manis saya di mana? Dia tepek pada saya. Boleh tengok ke tak? Boleh tengok. Hitam manis saya tu bukan zat saya. Dia sifat saya. Okey. Dengan sebab ada hitam manis pada zat saya tu, maka saya ini orang panggil yang hitam manis. Yang hitam manis tu sifat yang kedua. Yang lazim daripada hitam manis yang ada pada saya. Okey. Kita nak menyebabkan sifat makniyah, pastikan dulu sifat ma'ani. Daripada sifat ma'ani itulah akan melazimkan sabitnya sifat maknawiyah. Okey. Jan Rahman, pandang tak jemu. Tu handsome. Pandang tak jemu tu handsome. Handsome bukan sifat ma'ani. Handsome hanyalah al-umur al-i'tibariyah. Hitam janggut saya ni. Hitam tu sifat ma'ani tu. Sebab dia ada tu hitam tu. Kemudian apa kita kata lagi? Soal ni yang kita nampak, kita tak nampak tapi kita yakin ada. Kudrat saya, kuasa saya, iradat saya, kehendak saya, perasaan suka saya, perasaan marah saya, sejuk yang ada pada tangan saya. Itu semuanya adalah sifat-sifat ma'ani. Sifat yang jenis ada. Andai kata kalau Allah Subhanahu wa taala buka hijab, maka kita boleh lihat. Andai kata kalau Allah buka hijab, kita boleh lihat. Dah sebahagian daripada sifat ma'ani kita tak nampak, itu kerana kelemahan kita. Bukan kerana benda tu tak ada. Benda tu ada, tapi kita tak nampak, kita tak dengar. Itu kerana kelemahan kita. Okey. Wa huwa kaunuhu qadiran. Itu dia hukum yang lazim daripada qiyamul qudrah bizzat. Hukum yang lazim daripada adanya sifat kudrat pada zat, maka keluar hukum kaunuhu qadiran, keadaan dia yang berkuasa. Wa hakadha baqiyatul ma'ani, begitulah sifat-sifat ma'ani yang berikutnya. Okey. Jadi nak faham sifat maknawiyah kena faham sifat ma'ani. Sifat maknawiyah tu sesuatu yang lazim daripada sifat ma'ani. Saya kata hitam. Keadaan saya yang hitam. Itu sifat maknawiyah. Hitam itu sifat ma'ani. Saya marah. Marah tu ada dalam hati saya. Jadi marah tu sifat ma'ani. Keadaan saya yang marah. Itu orang panggil sifat
Sifat maknawiyah. Merah pada baju, itu sifat ma'ani. Keadaan baju yang berwarna merah, itu dinamakan dengan sifat maknawiyah. Sebab dia saling melazimi. Tak akan ada sesuatu yang ada warna merah pada dia, tapi dia tidak warna merah. Keadaan dia tidak warna merah, itu tak ada gitu. Ni orang panggil ma'ani, dia melazimkan maknawiyah. Sifat maknawiyah itu sifat yang lazim daripada keberadaan sifat ma'ani. Okey, sekali lagi saya ulang. Ma'ani, dia melazimkan sifat maknawiyah. Sifat maknawiyah adalah sifat yang lazim dari keberadaan sifat ma'ani. Okay. Wa'lam, dia kata, hendaklah kamu tahu. Boleh faham Boleh faham tadi ke ada masalah apa? Boleh faham ke tidak? Dia benda ni tak payah sangat, tapi kita tak jarang jumpa tu, jadi kita rasa payah sikit. Ustaz, kiranya sifat maknawiyah itu, tu handsome anak-anak ulah dah tadi. Hamzah Izzuddin handsome tak boleh, sebab handsome tu dia bukan sifat ma'ani. Keadaan yang handsome dengan handsome, tak ada keadaan yang handsome. Handsome tu kita sekadar faham je. Kita tengok dia, comel dia tu. Comel tu kita faham. Lain kita tengok dia tu, hitam dia tu. Hitam itulah yang dimaksudkan dengan sifat ma'ani. Bila sifat ma'ani ada pada zat dia, automatik akan ada sifat ma'ani. Keadaan dia yang berwarna hitam. Sehingga kita panggil baju tu berwarna hitam. Baju tu berwarna hitam maknanya apa? Maknanya ada warna hitam pada baju itu. Baik. Wa'lam, hendaklah kamu tahu. Hendaklah kamu tahu, kita bila jumpa kata-kata begini dalam kitab, kita buka hati kita. Kita minta pengetahuan tu daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya muallima Daud alimni, wa ya mufaqqih Sulaiman faqihni, dia kata. Ya Allah, wahai Tuhan yang memberi ilmu kepada Nabi Allah Daud, bagilah ilmu kepada aku. Yang memberi faham kepada Nabi Allah Sulaiman, bagilah kefahaman kepada aku. Adakah Mu'tazilah tak setuju dengan sifat ma'ani? Betul, Mu'tazilah tak setuju pada sifat ma'ani. Mu'tazilah dia kata Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa. Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Dia kata gitu. Sebab dalam Quran Tuhan kata Allah Subhanahu wa taala berkuasa. Tapi dia kata Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa tanpa adanya sifat kuasa. Allah Subhanahu wa taala berkehendak tanpa adanya sifat kehendak. Allah Subhanahu wa taala melihat tanpa ada sifat perlihat. Ini fahaman Mu'tazilah. Sebab apa dia keluar pandangan gitu? Sebab dia kata kalaulah ada sifat kuasa, sifat kuasa tu ada pada zat Allah, jadi ada dua benda lah. Paling-paling kurang zat sifat jauh dia pergi mikir tu. Dan dia kata berbilang-bilang pada Allah Subhanahu wa taala itu mustahil. Sebab apa? Sebab Allah bagi tahu dalam Al-Quran, qul huwallahu ahad. Allah itu esa. Allah tak berbilang-bilang. Dia guna ayat Quran juga. Jadi kerana dia menafikan sifat ma'ani, itulah mereka ini dipanggil al-mu'attilah. Golongan yang mengosongkan zat Allah Subhanahu wa taala daripada sebarang sifat. Masalah Salafiyah Al-Wahabiyah, dia guna perkataan Mu'attilah itu untuk diletakkan kepada orang yang mentakwilkan sifat-sifat khabariyah. Ini salah, tak kena. Dia Mu'attilah maknanya mengosongkan daripada sifat-sifat hak jenis ada. Mu'tazilah dia mengosongkan dengan makna dia meyakini bahawa zat Allah tidak mempunyai apa-apa sifat. Zat Allah tidak mempunyai apa-apa sifat, melainkan sifat-sifat salbiyah sahaja. Sifat-sifat salbiyah. Sebab sifat salbiyah tu sifat bukan jenis ada. Tak ada kisahlah kalau dia sabit pada zat, dia tidak membawa kepada berbilang-bilang. Tengok cara dia faham sifat kudrat apa. Kalau kita kata Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa, dia faham macam mana? Dia faham Allah tidak lemah. Gitu je. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, dia faham macam mana? Dia faham Allah tidak buta, gitu je. Dengan ahli sunnah lain. Allah Subhanahu wa taala Maha berkuasa dengan makna kita yakin ada sifat kuasa pada zat Allah Subhanahu wa taala. Okey, Abu Fatimah An-Nawawi, apa sifat khabariyah itu ustaz? Makna sifat khabariyah ni sifat-sifat hak jenis mutasyabihat
Macam ke Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dia mencipta Adam dengan dua jadung dia. Dia turun ke langit dunia, dia beristiwa di atas aras. Ini orang panggil sifat-sifat khabariyah, yang tidak pernah diingkari oleh Al-Asy'ariyah sama sekali. Tapi Wahabi duk jaja Asy'ariyah menafikan sifat-sifat Tuhan, menafikan istiwa, menafikan nuzul, menafikan ghadab, menafikan rahmat. Astagfirullah. Memanglah golongan ni terkenal dengan pandai reka cerita. Kemudian dia buat macam gaya-gaya reka cerita tu. Kemudian dia kaitkan Al-Asy'ariyah sebagai Jahmiyah, yang sebulat suara para ulama kata ini adalah golongan Mu'attilah. Kemudian dia labelkan Al-Asy'ariyah sebagai golongan Mu'attilah. Azanallahu min zalik. Baik. Habis itu. Anna sifat kulluha wa'lam, dikatakan adalah kamu tahu anna sifati kullaha, sesungguhnya semua sifat-sifat ini tanqasimu, dia terbahagi bihasabi ta'alluqi, dengan mengambil kira ta'alluq wa adamihi, dan tidak berta'alluq. Sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan diambil kira aspek berta'alluq ataupun tidak berta'alluq, dia terbahagi kepada dua bahagian. Pertamanya qismun la yata'allaqu bi syai', satu bahagian yang tidak berta'alluq dengan sesuatu. Wa huwa sab'u sifat, ni 7 sifat. 7 sifat ni dia tidak berta'alluq dengan apa-apa. Nanti kita akan faham makna ta'alluq lagi. Pertamanya sifat wujud, yang kedua sifat qidam, yang ketiga sifat baqa, yang keempatnya sifat mukhalafatu ta'ala al-hawadis, yang kelimanya qiyamuhu bi nafsi, yang keenamnya wahdaniyah, yang ketujuhnya al-hayah. 7 sifat ini dia tidak berta'alluq dengan apa-apa. Dia tidak berta'alluq dengan apa-apa, dengan makna dia tidak berkait dengan sesuatu yang lain. Tidak berta'alluq dengan apa-apa, maknanya dia tidak mempunyai sebarang kaitan dengan yang lain. Kalau kita kata sifat yang berta'alluq, dengan makna sifat yang ada kaitan dengan yang lain. Sebab ta'allaqa yata'allaqu dalam bahasa Arab maknanya berkait, maknanya yang berkait. Muta'alliqun, yang berkait. Kita kata hadza yata'allaq bidurusikum, dan ini berkait dengan pelajaran kamu. Ta'allaqa yata'allaqu ta'alluqan, maknanya berkait, ada kaitan. Gimana? Kalau kata sifat wujud ada Allah. Ada Allah ialah adalah. Dah ada Allah, dia kait dengan dia, tak ada kait dengan apa-apa. Qidam, sedia Allah kait, tak ada kait apa. Lain dengan kuasa. Kalau kita kata kudrat tu kuasa. Kuasa dia kait tak dengan yang lain? Kait dengan apa? Kait dengan makhluk. Dari sudut mana? Dari sudut mengadakan dan meniadakan. Dengan makna kalau orang tanya kudrat, kuasa apa? Kuasa mengadakan dan meniadakan. Mengada dan meniadakan apa? Mengadakan dan meniadakan akan segala makhluk. Itu orang panggil sifat yang berkait. Contoh kita kata iradah menentukan, kehendak, ataupun kita kata sifat tu dia kait tak dengan yang lain. Kait dengan apa? Kait dengan semua makhluk. Kait dari sudut mana? Kait dari sudut menentukan. Jadi ta'alluq iradah, ta'alluq menentu, ta'alluq qudrah, ta'alluq mengadakan dan meniadakan. Bila mengadakan dan meniadakan, semestinya dia kait dengan makhluk. Menentukan, semestinya dia berkait dengan makhluk. Kerana dia ada kaitan dengan yang lain, maka dia diklasifikasikan sebagai sifat yang ada ta'alluqnya. Satu lagi tadi sifat yang beza dengan wujud, ada. Bila ada, ialah sekadar kita faham, ada lah. Wajib Tuhan tu ada. Orang tak tanya dah ada benda, jawapan dia ada Allah. Dah ialah ada Allah tu ada kait dengan yang lain. Ada kait dengan yang lain. Sedia apa? Sedia Allah. Dah sedia Allah kait dengan yang lain? Tak kait dengan yang lain pun. Kekal Allah. Apa? Kekal lah. Apa yang kekal? Allah yang kekal. Kait dengan yang tak kait dengan apa-apa pun. Itulah mukhalafat ta'ala wadis, qiyamuhu bi nafsi, wahdaniyah, dan juga hayah. Allah bersifat dengan hidup. Maksud dia apa? Maksud Tuhan hidup lah. Ada kait dengan yang lain? Tak ada kait dengan. Tapi kalau kudrat, kuasa,
Kuasa apa? Kuasa mengadakan dan meniadakan. Apa dah? Bila sebut mengadakan dan meniadakan, ada kaitan lalu dengan sekalian makhluk yang diistilahkan oleh para ulama dengan al-mumkinat. Kalau ditanya kudrat berkait dengan apa? Kudrat berkait dengan mumkinat. Kudrat bertakluk dengan apa? Kudrat bertakluk dengan mumkinat. Dari sudut mana? Dari sudut mengadakan dan meniadakan. Okey. Kita kata kita kuasa. Kita berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa tumbuk orang. Jadi kuasa kita tu kait dengan orang. Dari sudut mana? Dari sudut tumbuk. Kita kuasa. Kuasa apa? Kuasa lukis itik atas dinding. Jadi kuasa kita tu kait dengan apa? Kait dengan lukisan atas dinding tadi. Dari sudut mana? Dari sudut melukis. Itu yang dimaksudkan dengan ta'alluq. Okey. Wa makna adami ta'alluqiha bi syai', dan makna tidak bertakluknya sifat-sifat ini dengan sesuatu, annaha la tatlubu amran zaidan 'alal qiyami bizzat. Dia tidak menuntut akan sesuatu yang lebih 'alal qiyami bizzat, dari adanya ia pada zat, pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dia tidak menuntut sesuatu yang lebih. Makna keberadaan dia tu tidak menuntut kepada sesuatu yang lebih. Bukan sesuatu yang lebih. Kalau kita tengok kuasa dia menuntut sesuatu yang lebih, iaitulah mengada dan meniadakan makhluk. Iradah, dia menuntut akan sesuatu yang lebih, iaitulah menentukan tempat, sifat, masa kepada makhluk. Sama pendengar, dia menuntut sesuatu yang lebih, yang dinamakan dengan mendengar. Pelihat, dia menuntut sesuatu yang lebih, yang dinamakan dengan melihat. Jadi melihat itu ta'alluq kepada pelihat. Mendengar itu ta'alluq kepada pendengar. Dah melihat, dia melihat apa? Dia kait dengan, kalau kita melihat, dia kait dengan warna, kait dengan bentuk. Ada benda yang ada kaitan dengan penglihatan kita. Kalau pendengaran, dia berkait dengan suara. Dia tak kait dengan warna. Itu pada kita lah. Tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, penglihatan dia penglihatan yang sempurna, pendengaran dia pendengaran yang sempurna. Jadi kaitan dia dengan semua apa yang ada. Apa sahaja yang ada, sama ada warna ke, bunyi ke, bentuk ke, apa ke, maka dia didengar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan dia dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ala qiyami bizat, kerana, ala situ orang panggil li ta'lil lah, kerana adanya dia pada zat. Adanya dia pada zat, dia menuntut sesuatu yang lebih. Kata bila zat itu bersifat dengan pelihat, maka dia akan melihat. Melihat tu sesuatu yang lebih. Bila zat itu bersifat dengan pendengar, maka dia mendengar. Mendengar itu sesuatu yang lebih, yang dimasukkan dengan ta'alluq. Bila zat itu bersifat dengan kuasa, kuasa apa? Kuasa mengadakan ataupun kuasa meniadakan. Mengada dan meniadakan, itulah yang dimaksudkan dengan ta'alluq, sesuatu yang lebih dari kerana keberadaan sifat tadi pada zat. Dari keberadaan iradah, sifat kehendak, maka adanya kehendak itu. Kehendak sifat dan kehendak ta'alluq. Macam ke pelihat lah. Pelihat tu sifat, melihat tu ta'alluq. Pendengar tu sifat, mendengar tu ta'alluq. Kita kena nampak perbezaan antara sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Sebab apa ulama memisahkan antara sifat dengan ta'alluq bagi sifat? Ada sebab dia. Sebab dia tak lain tak bukan untuk nak ikat kefahaman kita seperti mana yang difahami oleh generasi sahabat tu. Tak lebih daripada tu. Mana kalau kita kaji istilah-istilah yang digunakan oleh para ulama, dicetuskan oleh para ulama,
Begitu juga kaedah-kaedah yang dibuat oleh para ulama tak lain tak bukan untuk nak jaga kefahaman kita supaya tak gelecoh daripada apa yang pernah diungkapkan oleh para sahabat. Sekalipun para sahabat dia tak guna istilah tu pada zaman dia sebab tidak ada keperluan. Macam ilmu tajwid lah, ilmu tajwid. Zaman sahabat tak ada guna istilah ikhfa hakiki, tak ada. Tak ada. Idgham ma'al gunnah tak ada, ma'arid lis-sukun tak ada. Tapi ma'arid lis-sukun ada tak dalam bacaan para sahabat? Semestinya ada. Cuma tidak dipanggil ma'arid lis-sukun. Makna para sahabat bila minal jinnati wan nas, dia baca cukup dengan harakat-harakat dia. Tapi tak ada pun para sahabat hok mengajar. Contohnya Sayyidina Ali mengajar, dia kata ni ma'arid lis-sukun. Tak tahulah, takut ada zaman Sayyidina Ali. Tapi zaman sahabat istilah-istilah itu masih lagi tidak ditimbul. Kemudian ditimbulkan oleh para ulama tak lain tak bukan supaya bacaan kita menepati dengan bacaan yang pernah dibaca oleh para sahabat. Begitu juga istilah yang ditimbulkan dalam akidah ni supaya akidah kita menepati dengan akidah yang pernah dipegang oleh para sahabat Nabi. Tak lebih daripada itu. Cuma kadang-kadang nak faham istilah tu payahlah sikit. Tak apalah payah sikit, yang pentingnya kita dapat faham. Macam guru belajar tajwid lah. Nak ingat istilah ma'arid lis-sukun, mak wajib muttasil, mak jaih munfasil, macam-macam jenis mak macam. Payahlah sikit tak apa. Benda lain payah lagi kita boleh buat. Matematik tambah payah lagi kita boleh menguasai. Dok ngapa formula tu, formula ni. Kalau hak agama tak apalah payah sikit. Yang pentingnya kita usaha. Payah pun taklah payah sangat. Benda bukanlah payah sangat, masih berada dalam kemampuan kita. Nak dibandingkan dengan matematik tambah tu lagi payah. Lagi payah lagi. Baik. Sahabat dia boleh faham dengan betul selalu, dengan mudah tu sebab apa? Pertamanya kerana kemahiran bahasa dia. Bahasa Arab dia tu bahasa Arab yang pure, yang dapat faham. Orang kata ayat-ayat Al-Quran dengan saliqah al-arabiyah yang ada pada mereka. Dan kita tak dapat benda tu. Jadi jangan belagak kena belajar nahwu. Mungkin orang kata, payuh nak belajar nahwu, belajar benda. Iyalah sebab kita lemah. Bila kita lemah, kita kena ada suplemen. Bila kita berpenyakit, kita kena ada suplemen. Kita jangan belagak macam orang sihat. Jangan belagak macam orang sihat. Ini nak faham Al-Quran, hadis tanpa ilmu nahwu, tanpa ilmu sarah, tanpa ilmu balaghah, tanpa ilmu fiqhul lughah, tanpa ilmu-ilmu yang sepatutnya kita kena ada. Sebab atas jalan payah benda tu. Nabi simple je. Nabi ajar sekejap je para sahabat. Tanya orang cakap gitu, mu rasa mu ni macam ke sahabat ke macam mana? Ataupun mu rasa tok guru mu tu macam ke Nabi ke macam mana? Hak yang mengajar mereka itu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hak belajar pula siapa? Orang yang bahasa Arab dia tak perlu belajar nahwu dah. Tak perlu belajar nahwu dah, tak perlu belajar surah dah. Dia ada saliqah al-arabiyah. Kemudian hati dia pula macam mana? Hati dia tak ada buruk sangka macam gemuk tu. Mu sikit-sikit, pelik sikit je mu bahang sesat lalu dah. Mu kata ulama ni gini, mu kata ulama ni gini. Macam mana mu nak faham? Siapa setengah tu dia kata, dulu saya pernah sebut dah, Ustaz Mahdi kata mokcik tu nama benda Mokcik dia langkawi seorang yang umur 70 tahun tak semayang lagi. Sebab dah hafal sifat 20. Boleh dia kata cerita gitu. Kita dengar cerita tu memang katung sangat-sangat lah. Tapi orang yang tak asuh pun, duk jaga cerita tu seakan-akan satu fakta yang kalau kita renung sikit je, 70 tahun belajar sifat 20 tak tahu lagi. Tak faham-faham. Yang menyebabkan dia tak semayang lagi sebab sifat 20 tak kenal lagi ni. Kalau betul lah ada orang gitu, memang orang tu bodoh daripada lembu lagi dah. Dengan makna orang ni bukan mukallaf, tak payah belajar, tak payah semayang pun tak apa. Sebab apa? Sebab bodoh sangat-sangat. Sampai tahap tu. Yang mana orang lain kalau belajar sifat 20 tu, belajar Allah tu ada, Allah tu sedia, Allah tu tak sama dengan kita, Allah tu tak perlu kepada yang lain, Allah tu tidak berbilang-bilang, Allah tu maha berkuasa, Allah tu maha berkehendak, Allah tu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui, maha berkata-kata. Kata-kata dia tak sama dengan kata-kata kita.
Kullu ma khatara bi balika fa huwa halikun. Setiap apa yang terlintas dalam hati kamu dia pasti akan binasa. Fallahu bi khilafi zat. Tak dah sampai 2 jam. Tak dah sampai 2 jam. Ni 70 tahun belajar tak faham-faham. Memang dia masalah besar. Memang orang tu orang gila. Bila orang gila belajar memang tak faham sungguh lah. Ataupun waktu tukang cerita tu reka cerita. Itu yang berlaku. Banyak orang panggil cerita-cerita yang direka, yang tak pijak atas realiti yang sebenar. Baik. Mana dah? Wa qismun fala tatlubu takhsis, maka dia tidak menuntut takhsis. Takhsis tu menentukan. Itu orang panggil amran zaidan ala qiyamihi bizat. Wala ijad, dan dia tidak menuntut mengadakan. Mengadakan tu amran zaidan min qiyami as-sifah ala zat. Wala kashfaha, dan tidak menuntut kasyaf. Kasyaf ni nyata sesuatu pada dia. Macam ke ilmu. Ilmu tahu orang tanya tahu apa? Tahu akan maklumat. Jadi ilmu ni dia kait dengan maklumat. Ilmu kait dengan maklumat, mana ilmu bertakluk dengan maklumat dari sudut mana? Dari sudut nyata maklumat tu di sisi dia. Waktu yang dimaksudkan dengan al-kasyaf. Kasyaf ni maknanya nyata. Walad dilalah, dan juga dilalah. Makna dia tidak menuntut akan dilalah. Yang menuntut dilalah ini kalam. Kalam dia kait dengan apa? Dia kait dengan sifat-sifat Allah. Dia kait dengan zat Allah. Dia kait dengan hukum hakam. Dia kait dengan kisah-kisah. Dia kait dengan cerita-cerita. Dari sudut mana? Dari sudut dia menunjuk kepada kisah-kisah tadi. Dia menunjuk kepada zat Allah. Dia menunjuk kepada sifat Allah. Itu yang dimaksudkan dengan dilalah. Nanti lagi kita akan jelas semula. Kama yakunu zalika, seperti mana ada itu apa? Itu amran zaidan 'alal qiyami bizzat li sifatil ukhra, bagi sifat-sifat yang lain al-atiyah yang akan datang. Jadi sifat 7 sifat ini dia tidak kait dengan sesuatu yang lain. Justru itu kita kata 7 sifat ini sifat-sifat yang masuk dalam kategori tidak bertakluk. Sifat-sifat yang masuk dalam kategori tidak bertakluk. Jadi kita kena beza ni antara sifat dengan ta'alluq bagi sifat. Sifat kita apa? Pelihat. Kerana ada sifat itu pada kita, maka kita dapat melihat. Melihat itu adalah ta'alluq kepada sifat apa? Pelihat. Sifat kita apa? Pendengar. Dengan adanya sifat pendengar tu, maka kita boleh mendengar. Mendengar itu ta'alluq kepada sifat apa? Pendengar. Hak tu kita kata fungsi bagi sifat itu. Diistilahkan di sini sebagai amran zaidan, sesuatu yang lebih. Kerana ada sifat tadi pada zat. Mana-mana zat lah. Mana-mana zat. Okey. Habis itu. Wa qismun lahu ta'alluqun bil asya', dan satu bahagian sifat yang bertakluk dengan sesuatu. Sifat yang bertakluk dengan sesuatu, yang berkait dengan sesuatu, inilah kita namakan dia sebagai sifat-sifat yang ada ta'alluq. Ada ta'alluq, ada kaitan. Kaitan dengan sesuatu yang lain. Contoh dia. Wa huwa sittun, dan dia ada 6 sifat. Wa huwa sittu sifatin, dan dia 6 sifat. Kulluha min sifatil ma'ani. Setiap satunya semuanya adalah sifat ma'ani. Mana sifat nafsiyah, sifat yang tidak bertakluk. Sifat salbiyah, sifat yang tidak bertakluk. Sifat ma'ani, satu sifat tidak bertakluk, iaitu hayah. Yang selebih daripada tu semuanya sifat yang ada ta'alluq. Baik. Wa huwa sittu sifatin, dan dia 6 sifat. Kulluha, setiap satu daripadanya, min sifatil ma'ani, adalah daripada sifat ma'ani. Apa sifat-sifat tu? Wahiyal qudrah, iaitulah kudrat. Wal iradah, iradat. Wal ilmu, ilmu. Wal sam'u, sama'. Wal basar, basar. Wal kalam, kalam. Baik, pertamanya sifat kudrat. Kudrat mana apa? Kuasa. Daripada mana kita tahu Tuhan tu bersifat dengan kuasa? Pertamanya sebab dia kabur ke kita.
Tuhan sendiri kabur kita. Dia kabur ke kita melalui Al-Quran, melalui dalil-dalil naqli. Wa kana Allahu ala kulli syai'in qadira, dia kata. Dan adalah Allah Subhanahu wa taala atas semua perkara itu qadira, yang berkuasa. Berkuasa apa? Berkuasa buat. Ataupun berkuasa mengadakan, berkuasa meniadakan. Orang Arab dia faham macam mana? Qadira, yang berkuasa itu maksud dia apa? Maksud dia allazi yattasifu bil qudrah. Sesuatu yang bersifat dengan kudrat. Maknanya ada sifat kudrat pada dia. Dah bagaimana? Dalam konteks ni, konteks Tuhan ni, ada sifat kudrat pada zat Tuhan. Dah guana, tak ada guana-guana. Tuhan tak kabur guana-guana, jadi jangan buat bijak. Jangan berhenti pada tempat yang tidak dicerita oleh baginda Nabi, tidak dicerita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan kata dia berkuasa, maksud dia bersifat dengan kuasa, maksud dia sifat kuasa tu ada pada dia, berhenti situ. Selebih daripada tu Allahu a'lam. Dah kuasa dia guana, kuasa dia tepek pada dia ke dak? Kuasa dia menumpang pada zat dia ke dak? Kuasa dia meresap pada zat dia ke dak? Dak guana. Sekadar kita kata ada sifat kuasa tu pada zat. Cukup. Dah guana Allahu a'lam. Dah melazimi berbilang-bilang macam Mu'tazilah kata. Jadi bilang kalau gitu zat ada se, kemudian sifat kudrat ada se. Kita jawab tak berbilang-bilang. Sebab apa? Sebab kita yakin zat Allah Subhanahu Wa Taala itu esa. Esa ni makna tak bilang. Dan kita yakin pula sifat kudrat Allah Subhanahu Wa Taala juga esa. Esa ni makna tak bilang. Kita yakin ada, bukan yakin bilang. Macam ke zat dia juga. Kita yakin dia ada, tapi kita nafikan berbilang. Kita yakin dia ada, tapi kita nafikan ada permulaan. Kita yakin dia ada, kita nafikan ada kesudahan. Maka begitulah juga sifat-sifat Allah. Kita yakin ada, tapi kita nafikan permulaan. Kita yakin ada, kita nafikan berbilang-bilang. Kita yakin ada, kita nafikan permulaan. Kita nafikan akhir. Kita nafikan berbilang-bilang. Okey. Zat dia tidak bilang. Campur dengan sifat kudrat dia yang tidak bilang. Jadi berapa? Orang tanya tak jadi berapa lah. Dah awak kabur daripada awal lagi dah tak bilang. Jadi tak bilang jugalah. Tu. Nak bilang ke mana? Kita tak pernah kata zat Tuhan tu jisim. Dan kita tak pernah kata sifat Tuhan tu a'raq. Nak bilang ke mana? Bila sebut tentang zat dan juga sifat Allah Subhanahu Wa Taala, akal kita akan tercengang. Kita tak isbat melainkan apa yang diisbatkan oleh Allah. Dalam konteks ni apa yang diisbatkan oleh Allah? Sifat dia ada. Sekadar tu je. Jangan lebih daripada tu. Jangan kita nak samakan. Macam gini. Hitam ada pada sikat ni. Kita kata adanya sifat kudrat pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kalau Tuhan buka hijab, kita nampak sifat kudrat, kita nampak zat Allah. Jadi dua perkara situ. Astagfirullah. Adakah awak anggap zat Tuhan tu macam zat awak? Macam zat sikat ni? Tak boleh sama sekali kita kata. Cukup dengan mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makna kalau orang yang faham macam tadi, dia faham zat Allah itu jisim. Dan dia faham sifat-sifat Allah itu adalah jenis a'raq. Itu kesilapan yang besar dalam memahami ketuhanan. Jadi itu yang dimaksudkan dengan Allah laisa kamitslihi syai'. Dapat kita selaraskan dengan firman Allah, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Maknanya Allah ada tanpa berbilang. Itu namanya esa. Kerana itu Imam Abu Hanifah dia kata, innallaha wahidun, sesungguhnya Allah itu satu, la min tariqil adadi, bukan daripada jalan bilangan. Seperti mana Allah ada, bukan dari jenis yang ada permulaan, bukan. Allah Subhanahu Wa Taala itu satu, satu tu bukan dari jenis bilangan, tapi min tariq la syarika lahu, tapi dari jalan tidak ada sekutu baginya. Isbatkan ada dia, nafikan bilangan bagi dia. Sebab dia tak berbilang. Yang berbilang itu adalah makhluk dia. Dah guana Allah, atau kita mula cengang dah. Cengang tu maknanya kita kenal Allah. Bahawa Allah ni tak mampu untuk kita nak hadam dengan akal fikiran kita. Bila kita aku dah, itu yang dimaksudkan oleh Sayyidina Abu Bakar.
Al-ajzu an darkil idrak. Lemah daripada kita nak faham tentang hakikat dia. Kita aku bahawa kita lemah nak faham hakikat dia, tu makna kita kenal dia, bahawa dia tak mampu dicapai oleh akal fikiran kita. Jadi kena faham situ. Baik. Qismun lahu ta'alluq bil asya'. Satu kisim yang baginya ada ta'alluq, ada kaitan dengan sesuatu yang lain. Wa huwa sittu sifat, dan dia ada 6 sifat. Kulluha min sifatil ma'ani. Setiap satu daripadanya datang daripada sifat ma'ani. Apa dia sifat-sifat itu? Wahyal qudrah, iaitulah kuasa. Bila kuasa kita kaitlah dah. Kuasa benda, kuasa mengadakan, kuasa meniadakan. Dah mengadakan meniadakan apa? Mengadakan dan meniadakan makhluk. Makna kudrat dia kait dengan makhluk. Kudrat dia tak kait dengan diri dia, tak kait dengan sifat-sifat dia. Dengan makna diri dia dan sifat dia bukan diadakan oleh dia sama sekali. Ini penting kita kena faham ni. Kita kena faham ta'alluq itu supaya kita nampak je jelas. Walaupun para ulama kata kefahaman tentang ta'alluq ini bukan fardu ain. Tak wajib kita tahu. Wajib kita kena tahu akidah tu. Allah Maha berkuasa. Apa saja dia nak buat, dia boleh buat. Allah Maha berkehendak. Apa saja yang ada ni ditentukan oleh Allah. Allah Maha mengetahui. Siapa dalam hati kita, sesembunyi mana pun maklumat dia pasti akan diketahui oleh Allah. Allah Maha mendengar. Seselu mana pun suara ataupun yang bukan suara tapi ada, dia tetap didengar oleh Allah. Itu akidah. Itu yang wajib kita kena tahu. 1 sampai ke 20 tu. Manakala kefahaman tentang ta'alluq, dia bukan satu kewajipan, bukan fardu ain. Tapi kalau kita tahu, ada satu kelebihan dari segi kefahaman, maka kita akan dapat faham perbincangan tentang sifat-sifat Allah dengan jelas. Baik. Wal iradah kehendak. Sifat namanya kehendak. Daripada mana kita kata Tuhan tu bersifat dengan kehendak? Sebab dia khabar. Fa'alun lima yurid. Dia maha pembuat akan apa yang dia nak. Bila dia nak, orang faham, orang Arab zaman orang Arab yang ada saliqah al-arabiyah al-asilah, dia faham apa? Dia faham ada pada Allah satu sifat yang namanya iradah. Nak. Tuhan nak. Nak apa benda? Nak menentukan lah. Menentukan apa? Menentukan makhluk. Menentukan masa makhluk tu. Bila dia akan diadakan. Menentukan makhluk tu ada ataupun tak ada dia. Menentukan tempat di mana akan adanya makhluk tu. Menentukan sifat makhluk tu. Saya ni sifat saya lelaki. Siapa yang tentu? Allah tentu. Bila saya ni lelaki, menunjukkan ada ketentuan dah. Menunjukkan yang menentu itu bersifat dengan sifat iradah. Dia sebut fa'alun lima yurid. Kalau akal kita fikir pula, kita renung sikit je, kita akan nampak dengan jelas apa yang ada di kanan kita ni tak lekang daripada ketentuan. Tengok ni, saya ni boleh jadi comel, boleh jadi uduh. Tiba-tiba saya uduh. Saya nak uduh tu, tak boleh. Dan siapa yang nak? Siapa yang tentu? Allah. Saya ni boleh jadi lelaki, boleh jadi puan. Sebelum saya ada, boleh jadi lelaki, boleh jadi, pas saya tu baik lelaki. Bukan orang puan ni. Siapa yang tentu? Allah Subhanahu Wa Taala. Saya lahir tahun 1972. Sedangkan sebelum lahir tu boleh jadi akal tak tolak beranak zaman hang tuah dulu. Tapi tak beranak zaman hang tuah. Beranak 1972. Siapa yang tentu? Allah yang menentu. Itu ketentuan dari segi tempat. Sekarang berat saya 65 kg. Boleh jadi 1000 kg. Boleh jadi 2 kg. Boleh. Tapi sekarang apa saya jadi 62 kg? Itu ketentuan. Siapa yang tentu? Allah yang tentu. Dari segi sifat. Ukuran saya pula 172 cm. Siapa yang? Allah yang tentu. Maknanya ketentuan demi ketentuan yang ada pada kita menunjukkan bahawa ianya ditentukan oleh Allah. Bila kita kata Allah bersifat dengan ketentuan itu, Allah lah yang menentukan segala-galanya, itu menunjukkan apa? Menunjukkan dia bersifat dengan satu sifat yang namanya iradah. Kerana itu sifat iradah, sifat kudrat ni, kalau kita tengok daripada permulaan karya ulama ahli sunnah, antaranya Fiqhul Akbar, kalangan Imam Abu Hanifah dah ada dah situ. Annahu qadirun biqudrah.
Sami'un bi sam'in, basirun bi basarin, mutakallimun bi kalamin, laisa bi harfin wala sautin. Dan begitulah dalam karya-karya ulama-ulama ahli sunnah yang terdahulu. Kemudian wal ilmu pula. Ilmu ni maknanya satu sifat ada dia. Tuang dia boleh mengetahui. Tuang dia tahu. Bila ada sifat tu, maka tahulah. Mengetahui itu takluk kepada sifat ilmu. Kita yakin bahawa dia bersifat dengan ilmu sebab apa? Sebab dia tahu. Sebab dia tahu. Dia khabar kepada kita bahawa dia maha mengetahui. Jadi kita yakinlah bahawa ada pada dia satu sifat namanya ilmu. Ilmu yang sempurna. Guana? Tidak ada satu maklumat pun melainkan dia tahu. Dah guana hakikat sifat tahu dia warna apa, bentuk apa, duduknya di mana, Allahu a'lam. Tuhan tak khabar benda tu. Warna apa memang sah tak ada warna sebab warna tu makhluk Tuhan. Bentuk dia guana memang tak ada bentuk sebab bentuk tu makhluk Tuhan. Bila jadi memang tak kait dengan bila sebab bila tu makhluk Tuhan. Dah dia guana Allahu a'lam, serah kepada Allah. Tak sakit kepala kita. Jangan duk fikir benda yang Tuhan tak suruh fikir. Kita fikir benda yang Tuhan suruh fikir. Fikir makhluk tentang makhluk. Supaya kita dapat tahu bahawa Tuhan tak sama dengan dia. Fikir tentang makhluk supaya kita nampak dia tak lekang daripada ketentuan dan ketentuan itu datangnya daripada Tuhan. Fikir tentang makhluk supaya kita nampak keunikan dia, maka kita akan nampaklah kekuasaan pencipta dia. Fikir tentang makhluk, kita nampak keunikan dia sehingga kita nampaklah tentang ilmu yang ada, ilmu yang sempurna yang ada pada pencipta dia. Fikir tentang makhluk sehingga kita nampak apa? Sehingga kita nampak kita nampak makhluk tu ada, makhluk tu cantik, makhluk tu terusung, yang menunjukkan pencipta dia, penyusung dia tu mesti hidup. Tu sebenarnya tujuan untuk nazar, tujuan untuk fikir. Maknanya bila dah kita nampak sendiri, orang sampai nak autarlah kepada kita, kita dah pegang dah kepada dia. Bahkan kalau tok guru yang ajar kita pun, kalau dia rujuk semula kata-kata dia, setelah kata kebenaran kata-kata dia kita nampak dah dengan cara kita guna akal fikiran kita nampak. Tok guru tu rujuk semula kata-kata dia, kita akan tengok tok guru ni ngarut dah ni, apa jadi gini. Benda ni benda yang dibuktikan dengan realiti. Tiba-tiba dia engkar pun benda main ni. Kan ada masalah tok guru aku dari segi mental ni. Sekarang kalau kita tunjuk dah kepada dia, tok guru tunjuk kepada kita, mari kita pergi jalan, kita tengok kampus Uniza. Dia pun tunjuk, kita pun nampak dah, mata kita jatuh kepada orang kata Uniza itu, bangunan-bangunan Uniza, label yang ada di Uniza tu. Tengok blok pensyarah Uniza, tengok blok NC Uniza contohnya. Sehingga kita yakin adanya Uniza itu. Tiba-tiba tok guru kita dia mengajar blok, dia kata Uniza ni mana ada, tak ada Uniza. Dulu saya khabar ada Uniza tu, saya tersalah. Kita akan nampak ada something pada tok guru tu. Ini pentingnya nazar. Pentingnya nazar sampai ke peringkat dia akan menimbulkan yakin. Menimbulkan yakin. Baik. Ilmu orang panggil tahu. Ta'alluq dia mengetahui. Apa dia mengetahui? Mengetahui tu nyata maklumat di sisi dia, tu orang panggil mengetahui. Jadi ta'alluq bagi ilmu tu jenisnya kasyaf. Ta'alluq bagi kudrat tu jenisnya ijad wa i'dam. Ta'alluq bagi iradah tu jenisnya takhsis. Was-sam'u pendengar ataupun kita kata dengar. Dengar hak jenis sifat, bukan dengar hak jenis ta'alluq bagi sifat. Kita boleh beza antara sifat dengan ta'alluq. Maknanya sifat ni tidak berubah, dia tak ada awal, tak ada akhir. Okey. Kemudian kita kata dengar, pendengar. Makna keberadaan dia pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah mendengar. Mendengar tu orang panggil ta'alluq bagi sifat dengar tadi. Ta'alluq bagi sifat apa? Pendengar tadi. Daripada mana kita boleh tahu dia tu bersifat dengan dengar? Sebab dia khabar kepada kita bahawa dia tu mendengar. Mustahil perkiraan akal fikiran kita ataupun salah sangat-sangat dari sudut bahasa Arab.
Kalau kita kata dia mendengar tanpa ada sifat apa? Pendengar. Macam kita kata kipas tu merah, kipas tu merah tanpa ada warna merah pada kipas tu. Ni orang panggil tanakut, kata-kata yang tanakut. Okey? Allah bagi tahu bahawa dia mendengar. Allah bagi tahu bahawa dia mendengar. Maka kita yakin. Dia bagi tahu bahawa dia mendengar menunjukkan dia ada satu sifat yang namanya pendengar. Satu sifat yang nama pendengar tu sifat yang tidak ada bilangan. Bukan bila kita sebut satu tu menunjukkan dia bilangan yang terkecil, lepas pada dia 2, 3 dah. Kita isbatkan sifat dia, kita nafikan bilangan dia. Seperti mana kita mengisbatkan zat Allah, kita nafikan bilangan pada zat Allah. Kita mengisbatkan zat Allah, kita nafikan permulaan, pengakhiran pada zat Allah. Kita isbatkan zat Allah ada dia, kemudian kita nafikan persamaan, keberhajatan kepada yang lain pada zat Allah. Maka begitulah juga sifat-sifat ma'ani Allah Subhanahu Wa Taala. Kita isbat ada dia. Jangan isbat orang kata ada permulaan dia. Jangan isbat orang panggil ada tempat dia. Jangan isbat ada berhajat dia kepada tak. Kita hanya kata ada je, berarti situ je. Imam Fakhruddin Ar-Razi tak salah sebab itu berdasarkan kepada ijtihad dia. Dia kata sifat-sifat Allah berhajat kepada zat Allah. Dia guna, kalau kita betul lah memanglah berhajat kepada zat Allah. Kalau tidak nak dikritik tengik oleh para ulama. Sebab apa? Sebab daripada mana kita nak kata dia tu berhajat? Ada Tuhan khabar ke? Walaupun kita kata Imam Fakhruddin Ar-Razi tak salah sebab benda tu keluar daripada ijtihad. Bila ijtihad ni kalau betul dapat 1 pahala. Kalau salah kalau betul dapat 2 pahala. Kalau salah dapat 1 pahala. Tak boleh nak kutuk, tak boleh nak cela sebab dia diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi itu bukan jalanan jumhur, bukan jalanan jumhur ahli sunnah. Bila dia sebut je bahawa sifat-sifat Allah berhajat kepada zat Allah, dia dikaitkan dengan berhajat. Maka ramai selalulah ulama yang kritik dia. Baik. Wa makna ta'alluquha, dan makna ta'alluq sifat ma'ani ni talabuha amran zaidan, menuntut ia akan sesuatu yang lebih, ala qiyamiha bizat, kerana ada ia pada zat. Bila dia ada pada zat, ada sesuatu yang lebih. Apa dia? Sifat qudrat. Bila ada pada zat, maka dia kuasa mengadakan. Iradat, dia menentukan. Sama, dia melihat. Basar, dia melihat. Sama, dia mendengar. Kalam, dia berkata-kata. Jadi mendengar, berkata-kata, melihat, mengada dan meniadakan, menentukan, itulah yang dimaksudkan dengan sesuatu yang lebih dari kerana adanya sifat-sifat itu pada zat Allah Subhanahu Wa Taala. Guana hakikat dia Allahu a'lam. Serah kepada Allah. Itu kita belajar sifat 20 bukan kita nak tahu hakikat Allah, tapi untuk kita mentanzihkan Allah daripada segala kekurangan dan daripada segala persamaan. Dan kita mengisbatkan apa yang diisbatkan oleh Allah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah, bukan seperti mana yang kita reka dengan otak kita. Macam Imam Syafi'i kata, amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa bima jaa 'anillah, dan apa yang datang daripada Allah, ala muradillah, mengikut kehendak Allah. Amantu bi Rasulillah, aku beriman dengan Rasulullah, wa bima jaa 'an Rasulillah, dan daripada apa yang datang daripada Rasulullah, ala muradi Rasulillah, mengikut kehendak, makna yang dikehendaki oleh Rasulullah, bukan makna yang dikehendaki oleh golongan musyabbihah ataupun makna yang dikehendaki oleh golongan mu'attilah. Tashbih dengan ta'til, dua fahaman yang sesat yang datang dalam masyarakat Arab, kesang daripada menurungnya saliqah al-arabiyah. Orang kata kemahiran berbahasa Arab, ketulinan bahasa Arab tu. Sekarang itu isu tu berlaku bukan di kalangan orang Arab pure, tapi di kalangan orang-orang yang bahasa Arab dia tak berapa pure dah. Kerana itu Imam Abu Hanifah dia kata apa? Dia kata atana minal masyriq ra'yan khabithan. Datang kepada kita
dari sebelah timur. Maknanya bukan daripada masyarakat yang masih mengecapi saliqah al-arabiyah al-asilah. Masyarakat yang bahasa Arab dia bahasa Arab yang terabur dah, tak tulis dah. Makna datang daripada pihak timur. Imam Abu Hanifah kata ra'yan, dua pandangan, khabithan yang buruk. Pertamanya Jaham mu'attil. Jaham yang membawa fahaman ta'til. Ta'til ni dengan makna dia menafikan sifat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan maqatil musyabbih. Dan maqatil musyabbih yang bawa fahaman tasybih. Yang bawa fahaman Tuhan ada tepat, Tuhan ada tangan, Tuhan ada kaki. Tuhan jising juga, tapi jising yang layak dengan kebesaran dia. Tu orang panggil fahaman tasybih. Dua ni datang kerana masalah bahasa. Masalah bahasa. Macam kita lah. Kita orang Melayu, orang Terengganu, kita dapat faham bahasa Terengganu dengan jelas. Bila kita kata rumah sebelah, ajak tahlil malam ni. Orang kampung kita rumah sebelah, ajak tahlil. Ustaz, mari rumah kita, ustaz kata Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ni rumah sebelah, jemput tahlil malam ni. Ustaz kata gitu. Rumah sebelah jemput. Kita orang Terengganu ataupun kita orang Melayu tak ada masalah. Tak ada seorang pun di kalangan kita yang kata kata-kata tu salah. Sehingga dia kata, oh, mana betul, mana begitu. Rumah tu bangunan mana boleh cakap, mana boleh ajak-ajak mengarut ustaz ni. Tak ada kata gitu. Ni orang panggil fahaman ta'til. Satu lagi hak bertundur. Ustaz kata rumah sebelah, mari ajak. Kita yakin je lah. Ustaz bukan nak cakap nipu. Rumah sebelah, rumah lah. Mana bangunan rumah tu ajak kita tahlil malam ni. Ini orang panggil ra'yan khabithah ni. Dua fahaman yang buruk. Yang kedua ni tasbih. Dia telah mentasbihkan rumah tu macam ke manusia. Dia mentasbihkan rumah macam mana? Mana rumah tu boleh jalan, rumah tu boleh ajak orang. Astagfirullahalazim. Tapi ahli sunnah wal jamaah dia faham dengan kefahaman sahabat yang dapat memahami nas Al-Quran dan sunnah yang berkait dengan sifat-sifat Allah dengan kefahaman orang Arab yang masih dapat mengecapi ketulinan al-dhauq al-arabi al-asil. Maknanya saliqah al-arabiyah yang ada pada mereka itu masih lagi saliqah arabiyah yang tulen. Dengan makna dia faham Quran, dia faham hadis seperti mana yang dikehendaki oleh Allah, seperti mana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Itulah fahaman yang dibawa oleh jumhur ahli sunnah sekarang ini yang dikenali dengan gelaran Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah dalam konteks perkara yang berkait dengan akidah. Fal qudrah masalan, maka qudrah contohnya ba'da qiyamiha bizzat, setelah berdiri ia pada zat, setelah ada ia pada zat. Tatlubu ta'thira, dia menuntut ta'thir. Ta'thir ni kesan. Kesan fil mungkin, pada mungkin, pada sesuatu yang mungkin. Kesan apa? Mengada dan meniadakan. Makna kudrat ada pada zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah Subhanahu Wa Taala boleh mengadakan dan boleh meniadakan. Kudrat Allah bukan baru ada, tidak. Kudrat Allah tu sedia, tapi kita tak nak sebut kudrat dengan zat tu seretak. Jadi kita terpaksa sebut kudrat ada pada zat. Bila ada pada zat Allah, maka Allah Subhanahu Wa Taala mampu tu kudrat mengadakan dan meniadakan. Mengada dan meniadakan itu orang panggil sesuatu yang lebih dari keberadaan sifat kudrat pada zat. Yang ada kaitan dengan al-mumkinat, perkara-perkara mungkin ataupun makhluk. Allah dia tidak mengadakan diri dia, tak mengadakan sifat dia, tidak meniadakan diri dia, tidak meniadakan sifat, tapi dia mengadakan makhluk. Jadi makhluk itulah yang bertakluklah dengan dia oleh kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Wa hakadha, dan begitulah. Lagi kita akan dapat tahu apa dia takluk bagi kudrat, irada, ilmu, hayat, sama' bahasa kalam, maka kefahaman kita akan jadi jelas tentang ketuhanan. Harapan kita supaya kita tak salah faham tentang Tuhan. Kesilapan fahaman tentang Tuhan ini adalah sesuatu yang amat bahaya. Jadi jangan ikutlah jalanan salafiyah al-wahabiyah. Hak yang bercanggah dengan jumhur ahli sunnah lah. Kalau ada bercanggah tu tak apa. Sebab bila kita sebut salafiyah al-wahabiyah, bukan semua fahaman dia tu salah, tak. Hak yang selari dengan ahli sunnah, fabiha wa ni'mah. Tapi hak yang bercanggah dengan jumhur ahli sunnah, itu kita kena ketepikan.
Jangan awak masuk fahamang tu dalam masjid-masjid kita. Jangan dedahkan fahamang tu kepada anak-anak kita. Jangan bagi ruang. Sebab bila akidah begitu, akidah itu pada pandangan jumhur ahli sunnah adalah akidah yang bid'ah, yang sesat. Jadi kedudukan dia amat bahaya. Kedudukan amat bahaya. Jadi pastikan akidah kita sama dengan akidah yang dipegang oleh ulama-ulama yang muktabar. Sama dengan Imamul Ghazali, sama dengan Imam Abu Hasan al-Asy'ari, sama dengan Imam Abi Ishaq Isfarayaini, sama dengan Imam Ibn Mujahid, sama dengan Imam Al-Haramain Al-Juwaini, sama dengan Imam Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, sama dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi, sama dengan ulama-ulama besar-besar lain, dengan Imam Sanusi, sama dengan Syekh Daud Al-Fatani, dengan Syekh Ahmad Fatani, dengan Syekh Al-Syekh Al-Banjari, Syekh Abdul Samad Al-Falambani, sama dengan akidahnya Tokku Paloh, Tokku Tuan Besar, Syekh Duyung, mana ini ulama-ulama yang telah berjaya. Pastikan akidah kita tidak berbeza dengan akidah mereka. Apa akidah mereka? Iaitulah akidah yang sama dipegang oleh Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan akidah yang dipegang oleh pengikut-pengikut Abu Hasan al-Asy'ari yang namanya Al-Asy'ariyah. Akidah yang dipegang oleh Abu Mansur Maturidi dan pengikut-pengikut Abu Mansur Maturidi yang namanya Al-Maturidiyah. Sama ada kita nak nisbahkan kepada Abu Hasan Asy'ari ke Abu Mansur Maturidi, tak ada masalah. Ulama dalam mazhab Hambali, sebahagian besar ulama dalam mazhab Hambali, dia tak mengaku dia tu Asy'ariyah ataupun Maturidiyah, tapi akidah dia tak ada beza. Usul dengan akidah Al-Asy'ariyah dan Maturidiyah. Mereka juga adalah ahlu sunnah ma'ana yang duduk sekapar dengan kita. Taib, wa awwalu sifatil ma'ani sab'i al-qudratu. Sifat ma'ani yang pertamanya, sifat ma'ani yang 7 yang pertamanya ialah kudrat. Ini kita nak bincang tentang kudrat pula. Kita bincang minggu depan lah pula. Kita jalan lambat-lambat sikit supaya kita nampak jelas ni. Sebab ada di kalangan kita orang yang masih tak pernah jumpa dengan istilah-istilah ni. Jadi saya gerak lambat sikit nak meraihkan mereka. Dan kek lagi bila dah boleh dah, kita akan gerak laju insya-Allah. Jadi saya nak tengok soalan. Ada soalan ke? Ada soalan ke tidak? Ustaz Mahdi pun ada bersama-sama dengan kita. Ahlan. Sifat khabariyah apa Ustaz? Tu saya khabar dah tadi. Mana sifat yang tak mungkin kita nak capai dengan akal fikiran kita, melainkan melalui khabar daripada Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, bagaimana kita nak terangkan kepada pelajar sekolah yang masih ini adalah makhluk? Apakah ciri-ciri makhluk yang ada pada masa? Ustaz, bagaimana kita nak terangkan kepada pelajar sekolah yang masa ini adalah makhluk? Yang masa ini adalah makhluk. Masa, nak khabar bahawa masa tu makhluk ke macam mana? Masa tu makhluk. Masa ni, orang kata pergerakan matahari. Siapa yang menggerakkan matahari itu? Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menggerakkan matahari. Itu masa. Ataupun masa yang kita maksudkan ditandai dengan satu peristiwa. Siapa yang mengadakan peristiwa itu? Allah Subhanahu wa taala. Itu masa. Yang tertakluk kepada masa semestinya sesuatu yang ada awal. Siapa yang buat dia? Allah yang buat dia. Jadi bila dia dibuat oleh Allah, maknanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, khalik, dan dia itu adalah makhluk. Okey. Ada soalan lain? Okey, kalau ada soalan boleh tanya, boleh tanya. Mana yang boleh saya jawablah. Kalau tak boleh saya jawab, saya tak jawab lagi. Saya cari dalam kitab dulu. Tak jumpa kat dalam kitab, saya tanya orang yang lebih faham. Tak jumpa juga, orang tak tahu juga, saya kata wallahu a'lam. Biasanya kalau yang fardu ain tu insya-Allah lah boleh jawab. Kalau yang rawamid ilmu kalam tu kita tak reti jugalah. Ustaz mohon penjelasan sikit pada masalah terjemahan sifat-sifat ma'ani dengan menambah haruf pe di depan tiap-tiap sifat ma'ani seperti perkuasa, perkehendak. Ini sebahagiannya adalah orang kata menepati dengan bahasa Fatani, menepati dengan bahasa Fatani. Kerana itu Baba Ismail, Tuan Guru Haji Ismail Sahib Al-Bakurah, dia tambah pe tu. Tujuan dia tak lain tak bukan supaya kita faham bahawa kudrat iradat ilmu hayat tu adalah sifat, bukan ta'alluq bagi sifat. Mungkin kalau kita kata melihat,
Kita anggap itu sebagai sifat ma'ani. Salah. Melihat samak tu sebenarnya sifat. Ta'aluk dia, melihat tu ta'aluk dia. Cuma dalam kitab ulama-ulama dulu dia sebut sama je, kuasa. Kuasa merujuk kepada sifat. Ta'aluk dia mengada dan meniadakan. Kehendak dah merujuk kepada sifat. Ta'aluk dia menentukan. Hak yang susah sikit macam ke tahu. Tahu ni kalau dalam kitab dulu tahu, sifat pun dia guna istilah tahu. Ta'aluk bagi sifat pun dia guna istilah tahu. Jadi untuk nak membezakan antara sifat dengan ta'aluk bagi sifat, itulah bab bakurah tadi dia tambah perkataan pe. Makna pe tahu. Pe tahu tu sifat. Tahu itu ta'aluk bagi sifat. Dan ini sebenarnya menepati dengan bahasa orang Tani lah. Menepati dengan bahasa orang Tani. Mana kita orang Malaysia ni kadang-kadang bila sebut pe tu lebih kepada alat. Lebih kepada alat. Ala kuliahnya tak apalah nak tambah ke tak nak tambah ke, yang penting ni biar kita faham apakah yang dimaksudkan dengan pe tahu. Itulah dia sifat ilmu. Tahu itu dia ta'aluk kepada sifat ilmu. Kalau kita nak terjemah, kita kata mengetahui. Kalau kita manusia, kita kata itu perbuatan kita. Tapi Allah itu bukan perbuatan. Itu hanyalah ta'aluk bagi sifat. Perkuasa, perkehendak. Mungkin kita orang Melayu bila sebut perkuasa tu jadi canggung sikit lah. Sebab kita bila sebut kuasa tu pun, kita orang Melayu lah, orang Malaysia sebagai contohnya, orang Terengganu. Bila sebut kuasa tu pun dia dah merujuk kepada sifat. Kalau tahu tu memang sungguh lah. Kalau tahu mengelirukan lah. Ataupun dengar mengelirukan. Dalam konteks sekarang ni lah. Kalau orang zaman dulu tak keliru apa. Ataupun bagi orang yang belajar tak keliru apa. Sebab tunggu dia khabar. Dengar ada dua. Satu dengar makna dia sifat. Satu dengar makna dia ta'aluk. Begitu juga tahu ada dua. Satu tahu dengan makna sifat. Satu tahu dengan makna ta'aluk. Ini dibuat tujuan dia untuk nak ikat kefahaman kita supaya tak gelicir. Dulu orang kata kitab-kitab Melayu awal dia tak terjemah. Kudrat dia sebut kudrat je. Iradat je. Kemudian lepas pada tu dia terjemah kudrat dengan makna kuasa. Kemudian datangnya bab bakurah, kudrat diterjemah dengan makna perkuasa. Ini tak lain tak bukan untuk nak ikat kefahaman kita supaya tak salah. Kalau kita tak tambah pe pun, kalau kefahaman kita betul dah, tak ada masalah apa-apa. Okey. Jadi tambah pe dengan bukan tambah pe ni bukan isu lah untuk kita perdebatkan sampai ke peringkat sesak menyesat antara satu sama lain. Itu bukan cara dia. Semoga Allah sentiasa dalam rahmat Allah. Semoga ustaz sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana status imam orang yang menafikan karamah para awliya illah? Bila menafikan karamah para awliya illah, maka dia bukan ahli sunnah. Faham Mu'tazilah. Kecuali dia menafikan orang kata cerita-cerita yang dikaitkan sebagai karamah para awliya illah. Dia menafikan cerita. Kalau dia menafikan cerita oleh pencerita yang jujur, maka dia tak cerdik lah. Orang jujur ni kita kena percaya sebab dia jujur. Kalau dia cerita oleh orang yang tidak jujur, dia tak percaya, itu betul lah. Tapi jangan nafikan karamah. Jangan kata, logik, kena ikut logik lah. Logik lah karamah tu sebab Allah Subhanahu Wa Taala Maha berkuasa untuk nak buat apa-apa, untuk nak memuliakan kekasih-kekasih dia. Kalau kita tak ada dapat karamah sebab kita perlu uduh. Kita bukan kekasih Allah. Kekasih Allah tak pelik kalau Tuhan nak bagi, sebab itu semua adalah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam matan Jauharah disebut wa athbitan lil awliya karamah, dan isbatlah kepada para awliya itu karamatnya, maka jangan nafikan. Wa man nafaha fam bidzan kalamah, siapa yang menafikan karamah para awliya fam bidzan kalamah, lontor jauh-jauh kata-kata dia. Sebab apa? Sebab otak dia rosak dah. Otak dia dah ada unsur-unsur bid'ah dah. Bid'ah Mu'tazilah yang menafikan karamah para awliya. Alhamdulillah, jazakumullah khairan katsira ustaz atas perkongsian ilmu yang bermanfaat. Sama-samalah. Mudah-mudahan ada manfaat. Okey, nampak tak ada dah tu? Jadi kita berhenti setakat tu dulu untuk hari ni. Yang baik-baik tu datang daripada Allah, kekurangan tu daripada saya sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابة لنا في ديننا مع أهل قتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأقل أتقياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى صحب المصابه الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الفاتحة بنية القبول وتمام كل سؤل ومأمول وصلاح شأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيد ولد عدنان وعلى كل نية صالحة وإلى حضرة نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 ya rabbal alamin. Jadi setakat tu perjumpaan kita pada hari ini. Kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.